Keputusan pilihan raya kecil PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak memperlihat Barisan Nasional BN mengekalkan penguasaan sekaligus mencerminkan kecenderungan pengundi terhadap kestabilan politik di Sabah. Undi majoriti besar yang diperoleh calon BN bukan sekadar kemenangan angka, sebaliknya dipengaruhi faktor emosi, simpati serta kekuatan jentera dan akar umbi di peringkat tempatan. Bagi Parlimen Kinabatangan, Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berjaya mempertahankan kerusi yang disandang Allahyarham Datuk Seri Bong Mokhtar Radin dengan majoriti lebih besar iaitu 14,214 undi berbanding 4,330 undi yang diperoleh penyandang pada PRU ke-15. Peningkatan ini dilihat sebagai penerimaan pengundi terhadap kesinambungan kepimpinan termasuk dalam kalangan pengundi muda. Implikasi utama yang jelas adalah kestabilan politik. Kita tahu Barisan Nasional dijemput untuk bersama-sama mentadbir negeri ini melalui salah seorang daripada calon yang menang di Sukau juga di dalam Parlimen Kinabatangan. Sementara di Dun Lamak, kemenangan Muhammad Ismail Ayub atau Miha turut dianggap signifikan apabila majoriti melonjak daripada 153 undi pada PRN ke-17 kepada lebih 5,681 undi. Penganalisis melihat sokongan terhadap Miha lebih banyak dipacu oleh personaliti, pengaruh individu serta kehadiran berterusan di peringkat akar umbi. Kalaupun bukan sebab emosi, tetapi beliau sudah ada akar umbi. Kita dapat tahu PRN 17 yang lepas, Miha sebenarnya boleh menyaingi penyandang di Dun Lamak. Dan untuk Lamak sahaja, Miha walaupun bertukar kepada Barisan Nasional dan bertanding di sana, ia lebih kepada faktor personaliti beliau. Kekalahan warisan di Dun Lamak pula dilihat mencerminkan cabaran parti itu untuk menyaingi kekuatan jentera BN dalam tempoh singkat. Keputusan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang tidak bertanding dalam PRK ini juga secara tidak langsung memusatkan sokongan penyokong kerajaan kepada BN. Secara keseluruhan, keputusan PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak menjadi isyarat jelas bahawa pengundi di pantai timur Sabah masih mengutamakan kesinambungan, kestabilan dan calon yang berakar kuat di peringkat tempatan. Sabah perkukuh kerjasama dalam hal ehwal kefatwaan dan pembangunan ilmu Islam dengan Mesir. Ia diterjemah menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dengan Darul Iftah Mesir. MOU ini memberi tumpuan kepada kerjasama kepakaran, latihan kefatwaan serta pengembangan keilmuan Islam. Ia ditandatangani Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, merangkap Exco Agama Negeri bersama Mufti Kerajaan Republik Arab Mesir, Profesor Dr. Nazir Muhammad Ayat di Pejabat Darul Iftah Mesir, Kahira. Dalam satu kenyataan, Datuk Arifin berkata MOU ini hasil usaha berterusan pelbagai pihak termasuk MUIS, Jahins, Pejabat Mufti Sabah, Pejabat Peguam Besar Sabah, Kedutaan Besar Malaysia di Kahira serta Yayasan Sabah. Kerjasama dilihat selari dengan usaha memperkasa pembangunan syiar ilmu dan kepakaran Islam berlandaskan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sementara itu, Dr. Nazir Muhammad berharap MOU ini menjadi wadah memperkukuh ukhuwah Islamiyah serta memperkasa bidang syariah, dakwah, penyelidikan dan keilmuan Islam. Majlis Tilawah Al-Quran menjadi wadah penting dalam menyemarakkan syiar Islam sekaligus memupuk kecintaan umat Islam terhadap Al-Quran sebagai panduan utama dalam kehidupan seharian. Adun Labuk Datuk Samad Jamri berkata, dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi kini, penghayatan terhadap Al-Quran perlu diperkukuh bagi mengimbangi pembangunan dan kekuatan rohani. Menjadi platform untuk terus memperkukuhkan syiar Islam dan juga bagaimana kesedaran selanjutnya memperkukuhkan persefahaman dan juga syiar Islam di daerah ini dan terus dapat dikembangkan. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat bahagian Sandakan 1447 Hijrah di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Kategori Qori dimenangi Wakil Kinabatangan Syarul Naim Abdul Mukti, manakala kategori Qori A dimenangi Wakil Beluran Siti Ainul Sufia Fatona Masran. Kedua-duanya akan mewakili bahagian Sandakan ke Majlis Tilawah Al-Quran dan Hafazan peringkat negeri.
InsyaAllah untuk keperluan negara ini rutinnya adalah seperti biasa, latihannya seperti biasa. Setiap hari perlu ada latihan, mengaji tu memang kena menjagalah kualiti suara itu sendiri. Kalau dari segi taranum, fasahah dan tajwid, insyaAllah saya akan perbaiki dari semasa ke semasa. Sementara itu, dalam majlis tilawah Al-Quran dan hafazan peringkat bahagian tawal, kategori Qori dan Qoriah dimenangi wakil Lahad Datu, Muhammad Hazim Syarun dan Nur Asmah Abdul Wahid. Pertamanya saya mengucapkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, ini rezekilah daripada Allah Ta'ala, dan saya pun tak adalah nak kata memang boleh dijangka lah keputusan kan, sebab ada juga saingan daripada peserta yang lain. Sebenarnya dari pengalaman saya yang masih sikit, usaha saya yang belum saya berpuas hati lagi, saya tidak jangkakan menang. Tapi sebab rezeki, Allah bagi saya menang. Terdahulu, Adun Tanjung Batu Dr. Andi Mat Syamsul Rizal Muhammad Sainal ketika merasmikan majlis tersebut berkata, program bukan sekadar memperkukuh penghayatan terhadap Al-Quran, malah menjadi wadah penyebaran nilai murni dan hidayah. Menderma bukan hanya melalui wang ringgit atau harta benda. Sebaliknya, setitis darah yang disumbangkan mampu menjadi harapan kepada golongan yang memerlukan. Menganjurkan kempen derma darah sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial jabatan. Objektif kempen derma darah yang diadakan oleh jabatan ini adalah untuk memastikan bahawa mereka faham kepentingan derma darah, serta kami merasakan bahawa ini adalah satu tanggungjawab sosial yang perlu dilaksanakan. Kempen derma darah Semai Harapan bersama-sama kita selamatkan nyawa ini diadakan di Masjid Baitur Rahman JPJ Sabah Bundusan. Sementara itu, para penderma menyifatkan program seumpama mampu memberi manfaat kepada kesihatan. Sebab salah satunya kita boleh membantu mana-mana warga ataupun orang awam yang memerlukan tabungan darah. Saya rasa bersyukur dapat menyumbangkan darah pada hari ini. Program sebegini bagus, dia ngam juga untuk membantu harap berlanjutan lepas ini lagi program-program sebegini di jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Sangat gembira sebab selama ni memang sudah lama tidak derma darah. Gembiralah sebab tidak jauh daripada ofis, berdekatan, jadi memudahkanlah. Ini sebenarnya kali ke-22. Kemasukan murid 6 tahun ke darjah 1 bermula tahun depan disambut baik. Inisiatif dilihat mampu memperkukuh asas literasi dan numerasi murid peringkat awal selain membentuk disiplin, kemahiran sosial serta keyakinan diri. Saya ada anak yang bersekolah lagi kan. So ini sebenarnya bagus ya untuk kita semua sebagai ibu bapa karena ini akan mendidik awal anak-anak kita daripada kecil lagi. Kalau dimulakan dengan 6 tahun itu, bermakna dia dah 6 tahun, bermakna dia akan menghabiskan dia punya pengajiannya sehinggalah ke universiti itu akan lebih cepat. Jadi seperti di negara India ataupun negara-negara lain, pendidikan itu sudah habis pada umur 23 tahun, 22 tahun sudah habis pengajian di peringkat sarjana atau pengajian ijazah sarjana muda. Jadi mereka boleh masuk ke dalam ruang kerjaya dengan lebih cepat. Perkara yang baru bagi kita di negara Malaysia ini kerana kita memahami bahawa terdapat beberapa negara telah pun melaksanakan perkara ini terlebih dahulu dan kita akui ini mungkin adalah salah satu perkara yang menjadi platform kepada anak-anak kita untuk lebih memahami ataupun lebih matang berkaitan dengan pendidikan kita. Saya rasa ini sangat baguslah juga. Ibu bapa jangan merasa terlalu paniklah, jangan terlampau takut sebab kita punya anak-anak ini sebenarnya diorang sudah bersedia. Cuma mungkin di sekolah itu guru-guru kena pantaulah dengan lebih baik lagi lah. Dan ada sistem yang sistematik begitulah untuk anak-anak yang 6 tahun ni lah. Ini adalah satu inisiatif yang sangat bagus lah untuk membantu kita anak-anak kita untuk berada di satu tahap pendidikan yang lebih baik lah. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.